ala ni'matillah wala hawla wala quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu ammarah itu sangat menyuruh dengan kejahatan. Shadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah para hadirin semua, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kepada kita usia yang panjang sehingga kita dapat bertemu pada hari Jumaat, yang mana hidup dengan Jumaat, antara Jumaat sahaja sudah ada fadilat yang dijanjikan oleh Allah. Al-Jum'atu bainal Jum'ati mukaffaratun bainahunna idza jatanabal kaba'ir. Hidup antara Jumaat ke satu ke Jumaat, hidup antara Jumaat dengan satu Jumaat yang lain itu dikifaratkan dosa-dosa kecil, dengan syaratnya kita tu menjauhi dosa-dosa besar. Artinya hidup saja sini. Tapi bukan hidup sajalah. Hidup semaya, jaga syariat, jaga, dan kita menjauhi dosa-dosa kabair, dosa-dosa besar. Maka dosa-dosa kecil yang kita buat tu Allah Ta'ala ampun. Ini kasih belah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Manusia ni senantiasa melakukan kesalahan. Al-insan la yakhlu 'anil khata' wan nisyan. Manusia ni tidak sunyi daripada melakukan khata', kesalahan, wan nisyan, dan lupa. Maka kerana itulah tidak boleh kita nak mengaku kata kita yang paling baik, kita yang paling bersih, kita yang paling berjuruh. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kamu mengatakan kamu yang paling suci, paling bersih. Jangan. Huwa a'lamu bimanittaqa. Dia Allah lah yang maha mengetahui siapakah di kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling bertakwa kepada Allah. Takwa senantiasa kita dengar tiap-tiap kali Jumaat. Ittaqullah. Lepas ni khatib naik atas khutbah pun, ittaqullah, pesan dengan takwa pada Allah, dengan makna imtithalu awamiri wajtinabun nawahi. Buat apa yang disuruh oleh Allah dan tinggallah apa yang nak ditegah oleh Allah. Maka bagaimana kita boleh tahu benda ni disuruh oleh Allah, benda ni ditegah oleh Allah, kalau tanpa ilmu? Maka tak dapat tidak. Kerana itulah Imam Ghazali dalam kitab terakhir yang dikarang oleh beliau sebelum beliau wafat, meninggal dunia, itu kitab Minhajul Abidi, beliau meletakkan halangan yang pertama kita manusia nak jadi hamba pada Allah ialah aqabatul ilm. Itu halangan nak menuntuti ilmu. Kenapa? Kerana nafsu yang ada dalam diri kita tu sangat musuh dengan ilmu. Sangat memusuhi ilmu. Sebab tu bukan semua orang rajin menuntut ilmu. Nak dia rasa diri dia tu sudah alim, sudah tahu. Aku pun tahu juga. Sama je aku dengan tok guru tu. Tengok. Padahal dalam Quran kata, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang yang tahu dengan orang yang tak tahu? Katakanlah hai Nabi Muhammad, tanyakanlah. Soal istifham dia panggil. Tapi istifham di sini dengan makna ingkari. Istifham sini makna tanya, di sini menuntut nafi dan ingkar. Apa? Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang alim dengan orang tak alim? Adakah sama orang mengaji dengan orang tak mengaji? Adakah sama orang tahu dan orang tak tahu? Dituntut tanya pada kitanya, jawab tidak. Bahkan tidak sama sekali-kali.
Tiba-tibanya oleh kerana kita tak mengaji Quran, tak mengaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita jawab dalam hati kita, sama je. Tak ada beza tu. Tu Tuhan kata sa'ama yahkumun. Jahat sangkaan kamu kata sama tu jahat. Kenapa kita kata sama? Nafsu dalam diri kita. Karena itulah musuh yang paling jahat sekalinya bukan syaitan. Tawaqqa nafsaka la ta'man ghawailaha fa innan nafsal insani akhbathu wa asyarru min sab'ina syaitanan. Itu alim ulama dia pesan kata tawaqqa nafsaka. Tawaqqa makna wiqayah, jaga nafsu engkau, jaga diri kita, jaga nafsu hak duduk dalam diri kita tu. Tak nak tahu nafsu baik, nafsu jahat ni tak dapat tidak kena dengan ilmu. Kadang-kadang kita duk rasa baik padahalnya jahat. Tu hak bahaya. Kenapa? Kerana kita tak tahu ini nafsu ni baik kau jahat. Tawaqqa nafsaka, jaga olehmu akan nafsu kamu. La ta'man ghawailaha, jangan kamu rasa aman dengan tipu daya nafsu. Kenapa kita ni tak boleh rasa sentosa, rasa aman dengan tipu daya nafsu? Li'anna nafsal insan kerananya nafsu seorang manusia, nafsu hamba seorang manusia, tak sekira nafsu orang lain, nafsu hamba seorang, akhbathu wa asyarru min sab'ina syaitana, terlebih keji dan terlebih jahat daripada 70 ekor syaitan lagi. Dia kata 70 ekor syaitan tu jahat hamba seorang lagi. Itu sebagai nafsu manusia. Jadi hak sebenar-benar jahat tu tidak duk syaitan. Syaitan tu memanglah dia jahat, tapi tugas dianya perangat. Panggil perangat ni. Jogosok atas belakang je siup puh-puh. Hak asal jahat dah tu kita nasia. Kita manusia lah hak asal jahat dah. Maka kerana tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, a'da aduwika nafsukal lati baina jambaika. Sejahat-jahat musuh kamu itu ialah nafsu yang berada di dalam diri kamu sendiri. Kita duk sengka kata orang yang buat khianat pada kita, maki hamu kita, caci kita, menjahati kita, itulah orang jahat. Tidak. Demo tu pun orang supaya kita juga. Sama-sama kena uji juga. Yang sebenar-benar jahatnya ialah nafsu hak ada dalam tubuh kita tu sendiri. Maka kerana tu, pada tengah hari ni, bila-bila tunggu Zuhur Jumaat ni, kita dengar beberapa patah perkataan daripada kalamul hikmah. Kalam hikmah ni orang panggil kalimah yang mensampaikan perkataan tersebut tu kepada hati-hati para pendengar. Dia panggil qaulan baligha. Perkataan yang jejak masuk dalam hati. Nabi kata, alaikum bimujalasatil ulama. Hendaklah kamu duduk dalam majlis ulama. Kalau tak ada ulama, wastima'i kalamil hukama. Mu dengarlah kalam-kalam ahlul hikmah. Kenapa ahlul hikmah ni tidak diberi dengan kutub cakap, melainkan dengan futuhat daripada Allah Ta'ala. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Diberi hikmah ni kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Siapa-siapa yang Allah Ta'ala bagi hikmah, maka Allah Ta'ala bagi kebajikan yang sangat besar pada diri dia. Itu sangat besar. Maka sebab itulah kalimatul hikmah yata'allamu bihar rajulu khairun minad dunya wa ma fiha. Satu perkataan hikmah yang dipelajari akan dia oleh seseorang manusia, itu lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Takdir kata dunia ni milik kita seorang. Tak ada lah. Tak ada lah setakat ni, tak ada lagi lah. Setakat ni hok kaya sungguh-sungguh, korung lah. Korung tu lah hok paling kaya sekalinya. Setiap kali jumpa harta dalam tanah, di benua mana, di kawasan mana, di Sya'alai sekalipun orang panggil harta
harta korung, harta dia duduk Mesir tu, apa kerah Mesir ni. Tapi jumpa mana pun harta dia berlaku ni. Setakat ni dia lah hak paling kaya. Takdir tu hanya kita boleh seperti bumi ni kita seorang. Semua. Tanah di darat, tanah di laut, semua geran tanah nama kita seorang. Boleh buti bumi dan seisi-isinya. Itu tak nak lawan dengan kita dengar perkataan ahlul hikmah sepatah. Lebih baik lagi. Kenapa? Kadatil hikamu antakuna Quran. Dekatlah oleh perkataan hikmah ni dengan Al-Quran. Bukan Quran, tapi dekat. Pada pihak mana? Pada pihak qaulan baligha. Perkataan yang menyampaikan pada hati-hati para pendengar. Ambo nak cakap, ambo tak ada ilmu. Jadi ambo petik daripada kalam hikmah alim ulama. Ini syarah bagi Nasaihul Ibad, karangan bagi Syekh Nawawi Banten. Dia syarah bagi kitab Al-Munabbihat ala Isti'dadi Liyaumil Ma'ad, penjagaan-penjagaan kerana nak membuat persediaan untuk hari akhirat, karangan Amirul Mukminin fil Hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhuma wa nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fid dharain. Amin. Kata dianya wal maqalatur rabi'ata asyarata. Dan bermula maqalah yang ke-14. An ba'dil hukama'i. Diriwayatkan daripada sebahagian ahlul hikmah. Siapa ahlul hikmah ni? Ai atibba'il qulubi. Ialah doktor-doktor jantung. Pakar-pakar jantung. Jantung mana jantung hok ni? Duduk bukan hak pakai jantung tu, hak duduk IGN mana tu, hak tu jantung hak zahir. Jantung hak dikehendaki ni kelakuan hal bagi jantung hak ada, kelakuan hal yang ada pada jantung tu. Mana? Daripada khawatir, lintasan-lintasan hati kita. Sebab itulah kerja hati ni kerja hak paling payah. Kerja hati ni lah kerja hak paling payah. Kata apa nama tu, Sufyan Tsauri kalau tak silap, dia kata aku mujahadah beki orang panggil anggota tubuh badan aku ni, mata bertahun-tahun, 10 tahun, tangan 10 tahun, mulut 10 tahun, telinga 10 tahun, perut 10 tahun, kaki 10 tahun, hati lebih daripada tu lagi. Susah hatilah hak paling susah kali, jantung ni. Itu dia panggil ahlul hikmah, atibba'il qulubi. Ialah doktor-doktor jantung, doktor-doktor hati. Siapa doktor-doktor hati ni? Wahumul awliya'u. Mereka itu para-para wali. Wali bukan kuali. Kuali lain, wali lain. Wali ni orang yang menjagakan hak dia Allah, hak dia dengan Allah Taala dan hak dia dengan hamba-hamba Allah Taala. Artinya orang yang mendirikan kewajipan dia dengan Allah, kewajipan dia dengan hamba-hamba Allah, itu wali. Orang duduk di tangga ittaqullah, duduk di takwa Allah, buat apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan tegur. Itu wali. Kalau tak semaya pakai seluar pendek, tu pas dia duk mengaku dia ni hakikat wali, itu kuali dia panggil. Bukan hakikat makrifat, bukan tu maklipat dia panggil. Wali ni orang jaga syariat dengan sebenar-benar jaga. Itu. Sehingga kadang-kadang orang tak nampak dia wali. Sebab apa? Dia duk cakap hukum fiqh, halal haram, wajib sunat, haruh batal, sah batal. Duk cakap ilmu-ilmu syariat. Orang tak tahu kata dia ni aulia, wali. Ada gitu. Itu makna terhijab. Orang lain ni duk faham wali ni, kita tak tahu sebab apa. Dia ni pakai seluar pendek, duduk kedai kopi, main daru teruk, haji tak mari masjid surah. Itu bukan wali, bengong tu. Setan tu tak maya barat kat sini. Orang kita ni berahi lagu tu. Tu karuk tu apa panggil. Baik. Jadi wali-wali ni ialah doktor-doktor hati. Kita sakit hati, sakit jiwa, kena jumpa dengan dia. Tu kena jumpa dengan wali. Ni mana apa perkataan dia kata? Dia kata man tawahama anna lahu waliyan aula minallahi ta'ala. Ini wali-wali ya, doktor-doktor hati dia kata.
Ni doktor hati ni lah hak sebenar, kita kena carinya. Kena sungguh suhbat dengan dia, berubat dengan dia. Kalau doktor hak klinik hospital ni penyakit tu ada sungguh, tapi kalau mati habis dengan situ lah. Ya dah. Orang sakit jatuh, darah tinggi, kecil manis. Bila mati dengan penyakit dia tu, adakah penyakit tu akan bawa bersambung sampai ke akhirat? Tak dah. Habis setakat hidup dunia ni ya. Kecil manis, darah tinggi, mati habis ya. Masuk alam barzak, malaikat tanya, man rabbuka? Kau batuk atau mana tak boleh jawab batuk ni. Allah, hamba sakit jantung untuk makan akhir. Begitu ke? Dah. Tak ada dah penyakit tu bila dah mati. Hak penyakit sungguh adanya penyakit maknawi ni. Penyakit hak bahasa tak nampak dengan mata kepala. Hak orang dunia ni tak rasa bimbang. Tak rasa takut. Dia mau duk takut ni kau COVID je. Sampai kita surat ni tak semaya lagi rapat-rapat sah. Dia mau duk tengok bola di studio tu rapat belakang dah. Dia pelik jadi kita ni. Sebab itulah autoriti agama ni kena agresif lah juga. Harapan bukan nak marah, bukan kita pandai lekeh, pandai remeh, kita pandai tinggi. Tapi orang panggil, biar orang panggil, ada orang panggil apa, tindakan yang agresif. Tak malu kita nak autoriti agama, tiba-tibanya apabila kita orang nak harapan yang tinggi, harapan yang besar, kita kata ni menghina kepada autoriti agama. Tak boleh gitu. Beratlah kalau gitu. Kita harap, bukan kita suruh, bukan kita nyenye, bukan kita maki, apatah lagi caci. Kita harap, harapan kita sampai bila kita nak semaya lagu ni. Lama anak cucu cicit kita set-set kata semaya ni tak boleh rapat, kena jauh-jauh kalau di stadium baru kita kena boleh rapat. Kalau berjoget di Sunway Legung tu barulah tak ada masalah berapak berapa, COVID lari habis, takut habis. Tapi kalau orang main sejid sorak ni, COVID berakhir. Suka dah kata ni. Titik alio tak gerai kau orang main masjid sorak. Begitu ke mana? Tu kena pakat fikir tengoklah. Man tawahama annalahu waliyan, barang siapa yang waham, siapa-siapa yang sengka. Tawahama ni makna waham, sengka dalam perut dia. Annalahu akan bahawasanya ada baginya, bagi barang siapa man tadi itu waliyan, penolong. Dia duk sekolah hati dia ada satu penolong aula, lebih utama daripada Allah, minallahi ta'ala. Maka orang lagu ni qallat ma'rifatuhu billah, sedikit kenal dia dengan Allah Ta'ala. Bukan tak kenal langsung, kenal juga, tapi sikit. Kenapa dalam hati dia suka kata orang tu boleh tolong aku, datuk ni, Tan Sri ni, haji ni, si fulan tu, si fulan ni, si anu tu, si anu ni. Lain daripada Allah lah kau tak? Lain daripada Allah. Tiba-tiba suka dalam hati dia apa? Makhluk-makhluk ni lah yang lebih aula daripada Allah pada menolongkan kita. Orang ni sedikit mengenal Allah. Bukan tak kenal Allah lah, tak kenal Allah kafir lah. Kenal tapi sikit. Hak sikit lagu ni untuk kita bimbang tu. Takut jawab tu dengan nak tu ni. Man rabbuka tak boleh nak jawab lah mana. Gagak-gagak. Nak berdah kau tu kat nakir lah akhirat esok. Apa makna? Kata Syekh Nawawi Banten, wal makna man zanna anna lahu nasiran aqraba min Allah wa aktsara nusratan minhu fa innahu lam ya'rifillah. Makna perkataan orang wali tadi itu, man zanna, barang siapa yang menyangka, annalahu, bahawasanya ada baginya, nasiran, seorang yang menolong, aqraba min Allah, yang terlebih hampir daripada Allah, wa aktsara nusratan minhu, dan terlebih banyak pertolongannya daripada Allah. Allah tak tolong aku, sikit-sikit sangat tolong aku ya. Padahalnya start daripada bangun tidur sampai tidur balik, tak ada satu pun kita ni terlepas daripada pertolongan Allah. Nak celak mata pula, daripada tidur balik nak celak mata, siapa hok mencelak mata kita? Allah. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang memegang jiwa-jiwa manusia yang telah mati. Wallati lam tamut, dan orang yang belum mati pun Allah Taala pegang. Bila? Fi manamiha, ketika mana kita
tidur. Tika tidur tu kita ni ambil tak? Kapah-kapah berapa lu sumbat lu hidung tu ada. Tiap-tiap kali nak tidur tu ambil kapah kau berapa tisu kau berapa sumbat habis lubang jubur lubang hidung apa segala lubang ada tubuh kita sumbat. Tak. Kenapa tidak? Siapa jaga? Tak ada seekor semut masuk. Tak ada seekor lipah masuk. Tak ada seekor lipai masuk. Allah jaga. Tu tengok. Walaupun kita tak minta tolong dengan dia ke guana, dia hok bagi kita ngatuk. Oh ngatuk kita hok nak ngah ketubuhan ni jangan duk ngatuk. Kadang-kadang nak ngah ketubuhan ni, Tok Bila kata innallaha wa malaikata. Dia tu tanda nak ngatuk dah tu. Tanda masuk tidur ya. Innallaha wa malaikatu Tok Bila kata, Tok Bila ni suruh kita pakat selawat. Tok Bila bukan suruh, Tok Bila naka kalam Allah perintah kita selawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Senyap berapak bibi mulut kita Allah. Samsingnya kita dengan Tuhan. Tuhan kata, "Hei orang mukmin, ucap selawat salam olehmu atas Nabi SAW." Kita ngawak. Tak ada ni. Kau tak ertinya firman Allah Ta'ala. Nak main ngatuk tu siapa hak weh? Tuhan. Lelak mata Tuhan. Jenera tidur Tuhan. Celak balik Tuhan. Napas susah-susah teka tidur. Lepas bangun tidur siapa? Tuhan. 124,000 napas sehari kita duk seduk, duk hembuh, duk seduk, duk hembuh. Ni kalau Tuhan kata stop dekat, apa keras selok gitu ya. Mati terus kita. Itu nak ayat kata pertolongan Tuhan ni hak kita tak minta tu hari-hari je duk widah. Boleh menapah, boleh celak mata, boleh denyut nadi molek, darah berjalan molek, boleh berak, boleh ketung. Terah tak boleh berak ke mana weh? Tak boleh ketung ke mana dah. Pecah perut tu. Angin penuh. Tu tengok. Tapi dalam hati duk suka kata ada lagi selain daripada Allah Ta'ala yang lebih hampir menolong kita, lebih banyak tolong kita. Orang ni tak kenal mana Tuhan dia. Bukan tak kenal langsung, tak kenal mana Tuhan dia. Kurang kenal Tuhan dia. Kalau kurang kenal Tuhan lagu ni, bimbang-bimbang takut tak boleh nak jawab lah dalam kubur man rabbuka. Allahu Rabbi. Atau boleh jawab akhirat esok terlepas daripada nikmat dapat nampak Allah. Kerana nampak Allah Ta'ala tu nikmat yang paling besar sekali dalam syurga. Wajzim akhi bi ru'yatil ilahi fi jannatil khuldi bila tanahi. Jazam olehmu, yakin olehmu hai saudara, bi ru'yatil ilahi dengan dapat nampak zat Allah Ta'ala akhirat kelak. Bila? Di mana? Fi jannatil khuldi bila tanahi. Dalam syurga yang berkekalan. Nikmat paling agung. Paling sedap sekali. Tapi kalau tak kenal, tak dapat tu. Tak dapat. Tengok. Wa man tawahhama anna lahu aduwan a'da min nafsih. Tengok. Ni kita nak nyata. Dan barang siapa yang waham sengka dalam hati dia bahawasanya ada baginya aduwan, musuh, a'da yang terlebih permusuhannya min nafsihi daripada diri dia sendiri, nafsu dia sendiri. Qallat ma'rifatuhu bi nafsihi, sedikit orang panggil dia tu kenal diri dia. Dia kurang kenal tu. Tak kenal apa-apanya. Diri kita ni ada tangan, ada 12 tangan, 10 putung jari, ada mata, ada telinga. Bukan kenal hak tu. Kenal hak tu lembu robah pun kenal. Hak zahir tu. Kenal hak dalam ni. Hak mana lintasan, hak jahat, orang panggil khatir mazmum. Hak mana lintasan, hak baik, orang panggil khatir mahmud. Kalau kita bersifat dengan mahmud, panggil sifat mahmudah. Kita bersifat dengan mazmum, sifat mazmumah dicela. Tugasnya kita takhalli mazmumah, tahalli mahmudah. Cuci hak jahat, pakai hias dengan hak baik. Nak tahu di mana hak baik, hak jahat kalau kita tak mengaji diri kita ni. Ni. Kita sebut tadi. Tawaqqa nafsaka la ta'man ghawailaha li'anna nafsal insani akhbathu wa asyarru min 70 syaitana. Itu kerana tak ada lah hak paling jahat sekalinya ialah nafsu manusia sendiri.
Selai dalam laut jok dulunya. Nah, dalam laut kelaparan. Bila Tuhan buat nafsu, Tuhan tanya, "Man anta wa man ana?" Mu siapa, aku siapa? Nafsu dia jawab ana. Enta wa ana. Mu aku apa? Anta ilahun wa ana ilahun. Mu Tuhan, aku Tuhan. Sebab itulah tak ada sejarah makhluk Tuhan yang mengaku Tuhan manusia. Sejahat-jahat jin iblis. Iblis tak mengaku Tuhan. Gitu dah. Kana minal jinni fa fasaqa an amri. Iblis tu jin. Dia tak pernah mengaku Tuhan. Nu jahat dah tu menata iblis tu tapi tak mengaku Tuhan. Tak usah kira orang dinosaur kau gapo lagilah tak ada mengaku Tuhan. Hak jahat sekali apa? Nasia. Ana rabbukumul a'la siapa? Ngaung namruk. Ki Dajjal. Dajjal apa? Nasia ke? Dajjal bukan orang planet Namek, planet Marih mana? Nasia ke kata ni? Keturunan Nasia tu ada ke? Nah, ana rabbukum. Aku Tuhan. Walau tidak dajjal sekalipun kita hari-hari duk mengaku, duit aku, harta aku, pangkat aku. Ya kat tu. Walau tak mengaku lah aku Tuhan, tak ada lah orang mukmin mengaku aku Tuhan. Tapi ananiyah dia panggil, keakuan diri. Nah, ilmu aku, amal aku. Ikut aku, suka hati aku. Itu. Ngapa gimung aku ikut aku. Duk main lagu tu. Itu orang panggil apa? Nah, nafsu manusia salah satu daripada nafsu ananiyah, nafsu nak mengaku Tuhan tapi tak mengaku dengan secara zahir-zahir lagi. Yang kata ikut aku mengaku Tuhan, tu berat tu lah tu. Nah, ni dah ikut aku cerita aku apa? Aku milik aku, hak aku, mata aku, mulut aku, suka hati aku. Tak boleh itu. Hak ada di kita ni tak ada sepun hak milik mutlak kita, semua hak milik Allah Taala mutlak. Aku situ, aku majaz je, pinjam je. Mata aku Tuhan wi pinjam, kena takdir gitu Jangan duk mata aku ikut aku nak tengok gambar pun jangan. Mata aku Tuhan wi pinjam, mulut aku Tuhan wi pinjam, telinga aku Tuhan wi pinjam, lidah aku Tuhan wi pinjam, perut aku, kemaluan aku, kaki aku Tuhan wi pinjam. Bila Tuhan wi pinjam, Tuhan suruh kok mana kita kerja hak tu, hak kita kena buat bukan hak milik kita. Tak boleh nak buat ikut suka hati kita. Muka kereta pinjam. Boleh? Nak buat gapo, nak cak warna gapo. Kereta kawai. Kawai apa? Kawai pinjam. Itu ni. Hak malam boleh duk cak gapo. Tengok. Qallat ma'rifatuhu binafsihi. Sedikitlah orang ni kena diri dia. Jadi nak masuk dah. Belum lagi. Berapa minit lagi? 3 minit lagi. Belum masuk lagi. Belum masuk lagi. Keluar cuaca lagi. Itu ni. Sebab tu hamba ni kena bawa kitab kat rumah. Sebab apa? Tak tahu nak berhenti ke mana kalau kecek. Ini bahaya. Takut sambung strik dengan khutbah Jumaat gitu atas kursi ni. Nyanyi. Aiwaman zanna. Apa makna dia? Aiwaman zanna, barang siapa yang menyangka annalahu ada baginya aduan musuh aqwa terlebih kuat min nafsihi daripada nafsunya al-ammarati wal lawamati. Nafsu ammarah, nafsu lawamah. Fa innahu lam ya'rif nafsahu, maka dia tu tidak kenal diri dia sendiri. Nah, maka diri kita ni ada nafsu yang paling jahat, nafsu ammarah, lawamah. Naik lagi mulhamah tu juh dah sikit. Nah, mutmainnah itulah nafsu hak kita kena usaha campai sebelum daripada kita ni mati. Apa mutmainnah? Nafsu tu makninah dengan Allah Taala, bertenang dengan Allah Taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ketika tu baru Tuhan tu mengaku kata kita hamba dia. Sebelum ni kita mengaku dengan mulut je kita hamba Tuhan. Hakikatnya kita hamba itu, hamba ini, hamba pangkat, hamba syaitan, hamba nafsu, hamba segala hamba makhluk. Kita. Kenapa? Karena kita tidak benar-benar ubudiyah dan ubudah kepada Allah Taala. Jadi kalau kita nak dapatkan nafsu tersebut, mestilah kita kena mujahadah. Apa mujahadah? Jid wal ijtihad. Bukan jauh dah. Jauh dah tak ada, jauh dah dengan surah dah sini. Jauh dah dengan majlis ilmu. Kena mujahadah apa? Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh apa? Sungguh-sungguh di atas jalan Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, maka kami tunjuki pada jalan kami. Itu. Jadi mudah-mudahan kita semua dapat manfaatnya daripada tazkirah yang seberingkah ni. Kerana kita sikit lagi nak masuk dah waktu, kita bagi peluang dulu untuk rehat-rehat dulu dah sebelum azan.
Mudah-mudahan yang baik daripada Allah, yang buruk daripada kelemahan diri. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.